Oh, ni masih lagi. Yang ni lensa, kalau saya panggil ni lensa telefon. Pasal lampu belakang tu rupa macam telefon. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NY. Pertama-tama sekali saya diberikan pesanan yang tak boleh negotiate lagi dah. Ini saya dah cuba negotiate tapi tak boleh. Saya kena ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada mereka-mereka yang subscribe. 1 juta terima kasih kalau hang kongsi. 2 juta kalau hang tekan butang loceng. Itu kisah kita sangat berbesar hati kerana anda sangat menyokong channel kita. Serius lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ni kita nak tengok 9 kereta Mitsubishi yang paling rare dan legend lah. Jadi Mitsubishi ni pada saya adalah satu syarikat Jepun yang saya boleh masukkan dalam kategori hampir-hampir sama macam Mazda. Mazda ni adalah sebuah syarikat kereta yang memang hasilkan kereta-kereta entusias tapi tak laku. Mitsubishi ni kereta dia juga banyak macam untuk entusias dan juga tak apa nak laku. Jadi daripada sekapai lah. Jadi kali ni kita ada 9 kereta daripada syarikat Mitsubishi yang mungkin anda akan tengok dan rasa teringin nak beli. Yang pertama sekali ialah kereta daripada tahun 1975 iaitu Mitsubishi Colt Galant GTO GSR. Tu dia nama panjang-panjang. Coupe. Ini kereta yang sangat-sangat rare jugalah. Yang pertama sekali Mitsubishi Colt pada zaman-zaman ni kiranya antara usaha awal Mitsubishi untuk menghasilkan kereta yang lawan macam contohnya Honda Civic, Toyota Corolla. Tapi Galant tu pula kereta yang besar sikit. Jadi Colt Galant ni macam pada saya dia macam pertengahan lah. Zaman tu memang nama Colt Galant lah. Dan GTO tu maksudnya Gran Turismo Omologato. Kok mana yang dia nak homologate kereta ni untuk racing mana saya tak pasti, tapi dia memang GTO. Dan gaya kereta Jepun pada tahun tengah 70-an ni memang banyak mengikut gaya muscle car daripada Amerika Syarikat. Jadi kalau awak tengok memang ada iras-iras macam Ford Mustang. Jadi Mitsubishi Colt Galant GTO GSR ni menggunakan enjin 2.0 Astron 80 yang menghasilkan 115 kuasa kuda. Tapi untuk zaman tu kira banyak lah. Jadi antara ciri-ciri unik kereta ni dia mempunyai bucket seat dan juga grill depan tu sarang lebah. Apa dah? Honeycomb. Honeycomb. Lepas tu ada wheel arch sikit dan lampu belakang dia teo gaya Mustang lah. Kereta ni disebabkan nama dia Mitsubishi dan gaya tu pun macam agak-agak suam sikit lah. Tapi sekarang ni agak rare jugalah, susah nak jumpa. Katanya harga dia pun masa awal tu mahal iaitu 3,000 pound sterling. 600 pound lebih mahal daripada Toyota Celica GT yang sekarang ni lebih rare lah daripada ni. Tapi kira okey lah kalau jumpa beli pi lah. Yang kedua, ni masih lagi. Yang ni lensa, kalau saya panggil ni lensa telefon. Pasal lampu belakang tu rupa macam telefon. Yang ni lensa 1600 GSR. Dia punya gaya dia memang zaman-zaman ni memang curvy . Dia very organic shape. Ada Coke bottle punya line tu. Dan kereta ni antara usaha awal Mitsubishi untuk masuk rally lah. Dan orang kata ni atuk lah kepada Lancer Evo. Dan mendominasi jugalah rally untuk Group A. Kereta ni memang kenali lah lasak. Pakai enjin 1.6 dan dia menang Safari Rally of Kenya 2 kali. Jadi Safari Rally of Kenya ni memang antara satu perlombaan yang sangat-sangat lasak. Oleh itu dia digelarkan sebagai King of Cars di Afrika. Yang ketiga, ini kalau hang peminat Jackie Chan hang tak kenal kereta ni memang sajalah. Mitsubishi Starion. Mitsubishi Starion ni memang banyak digunakan dalam wayang-wayang gambar Jackie Chan. Dan antara wayang yang terkenal yang menggunakan kereta ni adalah Cannonball Run 2. Dan ini sebuah coupe, junior sports car coupe lah yang unik yang dimula dihasilkan oleh Mitsubishi dan agak bagus juga dia punya prestasi ni, pernah menang SCCA Sports Car Club of America punya Cannonball Run. Dan antara kereta Jepun pertama yang menggunakan enjin turbo dan menggunakan electronic fuel injection. Kereta ni depa kata lah, ini depa kutuk orang Jepun lah, nama dia Starion tu. Starion lah. Besar depa tak boleh nak sebut Stallion. Jepun kan tak boleh sebut L kan. Jadi Stallion lah tak boleh. Jadi Starion lah. Tapi sebenarnya dia orang kata asalnya ialah Star dan Arion. Arion tu apa aku tak tahu, Star aku tahu. Jadi mana satu cerita yang lebih logik tentang asal nama dia. Saya rasa depa nak sebut Stallion tak boleh, depa sebut Starion. Itulah saya yang percaya.
Yang keempat, ini memang legend, iaitu Mitsubishi Pajero. Kita panggil Pajero lah kat Malaysia. Ada setengah pasaran panggil Montero dan ada setengah lagi pasaran panggil Shogun. Jadi Mitsubishi Pajero ni famous sekali pasal dia menang Dakar Rally banyak kali dia menang. Ya, masa saya membesar tu, kalau kereta menang Dakar Rally tu, kalau bukan Mitsubishi Pajero, kita nanti tengok, bukan Mitsubishi Pajero, apa sudah jadi. Jadi memang legend, dia menang sebanyak 12 kali. Dan generasi pertama kereta ni cukup popular, dan kalau kita tengok masa zaman tu, kalau enforcement lah, JPJ ke, polis ke, TAM ke, kalau ada pakai pickup truck, dia ada dua, sama ada Mitsubishi Pajero ataupun Isuzu Trooper. Sayangnya Mitsubishi Pajero ni dia punya nyawa dia tak sepanjang macam apa yang dia panggil Land Cruiser. Walaupun dia hanya lasak, tapi mungkin Mitsubishi ni dia punya marketing tu tak power lah. Dan yang terakhir, Mitsubishi hasilkan dia macam special edition dekat Australia. Kat Australia, Mitsubishi Pajero sampai ke penghujung hayat dia masih lagi popular. Yang kelima, yang ini terus daripada Starion tadi, dia mula jadi kereta satu lagi coupe yang dia panggil FTO. Masalahnya dengan Mitsubishi FTO ni ialah dia punya reka bentuk tu macam sabun dan nak habis pakai. Ya, macam itulah. Tapi kereta ni popular kalau you peminat game Gran Turismo. Jadi kereta Mitsubishi FTO ni antara kereta-kereta popular yang kita akan pilih dalam Gran Turismo pasal harga tak mahal sangat dan macam-macam benda yang kita boleh modify lah. So untuk kereta yang kita nak build up kita punya duit dalam Gran Turismo ni, antara kereta-kereta popular yang kita akan beli. Lepas tu kita akan bergerak ke Mitsubishi 3000 GT. Anyway, kereta ni dia menggunakan pacuan roda depan, enjin V6 Maybach, dan kereta ni lama juga dia punya popularity tu. Dia dihasilkan antara 1994 sampai 2000 dan menang Car of the Year di Jepun 1994, 1995. Tapi sampai sekarang kalau awak tengok dekat scene modding kereta Jepun, kereta ni masih lagi popular. Seterusnya ini Mitsubishi Eclipse. Eclipse ni dia Gran Turismo, Need for Speed, Fast and Furious. Ini memang kereta-kereta zaman-zaman tu lah. Dalam movie-movie ni, ini antara kereta-kereta yang ikon lah. Dan kereta ni lebih popular kalau saya rasa lah di US lebih banyak daripada di Jepun, pasal ni dia di pasaran sana lebih besar ni, lebih banyak kereta ni dibeli. Dan kereta ni juga memang banyak orang guna untuk modification lah. Dia orang suka masuk enjin Evo dan banyak aftermarket punya part. Jadi Eclipse ni sampai sekarang masih lagi salah satu kereta yang banyak kita tengok di scene. Kalau kita tengok especially magazine modification kat US dan Japanese punya, masih lagi banyak kereta. Dan yang ketujuh, yang ini 3000 GT. Jadi 3000 GT ni basically dia macam apa yang Mitsubishi lakukan adalah dia ambil semua teknologi yang dia ada, semua kepakaran yang dia ada, campur lah, termasuk all wheel drive, termasuk turbo, termasuk apa, semua dia masuk dalam satu kereta ni. Cuma masalahnya 3000 GT ni dia punya reka bentuk dia tu memang design by committee. Pernah dengar orang kata design by committee? Ni tak ada seorang yang take the lead design ni, tanya ramai-ramai orang, semua orang bagi pendapat, jadi rupa dia macam ni. Satu rupa yang tak begitu menarik, tetapi sebenarnya ia mempunyai potensi yang banyak, terutama sekali kalau dalam Gran Turismo lah, dan juga in real life pun sebenarnya, pasal kereta ni mempunyai keupayaan yang tinggi kalau untuk dimodifikasi lah. Dia punya enjin 3 liter. Japanese masa zaman tu memang suka antara 3 liter hingga 3.5 liter untuk dia punya kereta-kereta prestasi tinggi lah. Dan V6 yang ni menghasilkan 324 kuasa kuda. Gearbox tu 5 speed manual dan dia boleh split torque 45-55 front rear, dan dia punya 0 to 100 times untuk kereta zaman tu agak bagus lah, 5.5 seconds. Dan kalau dapat yang VR4 punya version 3000 GT ni, dia boleh memecut ke 100 km sejam dalam tempoh 4.8 saat, which dah masuk supercar punya teritori. Sayang rupa dia tak macam ni. Yang ke-8, ini memang untuk peminat-peminat rally, ini salah satu kiranya grandfather lah kan. Ini kereta Galant VR4 ni memang antara kereta rally daripada Mitsubishi yang ikonik. Ni antara kereta yang awal yang meletakkan nama Mitsubishi betul-betul lah dalam World Rally Championship. Ini kereta yang pertama yang menggunakan enjin 4G63 dengan sistem all-wheel drive dengan 4-wheel steering. Dan kalau kat Malaysia ni, kalau awak jumpa yang ni, masa zaman tu Mitsubishi dah tak Proton baru nak start lah. Dah ada dah. So Mitsubishi dah tak ada dah. Susah nak dapat kereta ni di Malaysia. Yang ada mungkin yang grey imports lah. So kalau awak jumpa kereta ni, memang ini antara one of the best Japanese 4-wheel drive zaman 80-an lah. Of course kalau you the other one is of course Subaru lah.
Yang last sekali ialah yang paling legend, iaitu Mitsubishi Lancer Evo. Lancer Evo ni tak payah cerita kot, sampai 10 generasi dah, Evo 1 sampai Evo 10. Jadi kereta ni yang paling ikonik dalam range Mitsubishi kerana inilah senjata utama mereka dalam dunia rally. Dan banyak kalilah dia orang menang World Rally Championship dengan kereta ni. Dan kenapa Evo ni bagus sangat dalam rally? Kerana dia orang ambil apa yang dia orang belajar dengan Mitsubishi Pajero di Dakar, iaitu sistem pacuan all-wheel drive, dan masukkan di sini. Dan di sini mereka telah actually almost parallel lah dia punya development tu, dan mereka menghasilkan satu sedan yang memang cukup hebat di rally, dan juga dia orang jual untuk kegunaan di jalan sebab memang kena homologate lah untuk rally. So because umur dia panjang dalam dunia rally, so banyak version yang telah dihasilkan. Dan antara versi-versi yang paling ikonik ialah dia ada satu special edition yang dia panggil versi Tommy Mäkinen. Tommy Mäkinen menang World Rally Championship kali keempat. Jadi dia buat TME version ni. Dan sayangnya lepas pada 2016 dia orang dah tak buat lagi. Yang terakhir sekali ialah Lancer Evo 10. Selepas pada tu, even model Lancer ni dia punya seal dah tak bagus, dan Mitsubishi pun dah tak masuk lagi rally secara rasmi. So disebabkan itu berakhirlah satu zaman. Sekarang ni kalau awak nak kereta 4-wheel drive rally daripada Jepun, terpaksa pergi Subaru lah. Itu dia 9 kereta yang legend daripada Mitsubishi. Dan saya tengok Mitsubishi ni, saya letak dia punya dalam satu kategori sama dengan Mazda dan juga Subaru. Tiga-tiga jenama daripada Jepun ni menghasilkan produk-produk yang ikonik, yang menghasilkan pemanduan yang sedap, tetapi realitinya pembeli sebenarnya dia bukan nak sangat pemanduan. Ride and handling ni bukan satu benda yang penting kepada ramai pembeli sebenar-benarnya. Itu pasal syarikat kereta paling popular di Jepun ialah Toyota, dan di dunia ialah Volkswagen. Okey, sampai situ saja senarai kita kali ni. Mungkin lepas ni kita boleh buat, tak tahu, Audi ke, Honda ke kan. Kalau awak ada apa-apa cadangan, tolong letak kat bawah ni. Dan kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Paling sekali saya minta tekan subscribe dan tekan butang loceng tu supaya kita boleh kacau awak bila kita buat next video terbaru. Kita jumpa lagi.